بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Keesokan tu pada waktu malam ni tengah makan malam. Masa ni lah dia pusing jangka belakang, dia nampak dekat atas almari di dapur ada tangkai yang mana dia buang kemari dekat sungai tu. Pergi je tengok, aku rasa aku dah buang benda ni, kenapa masih ada lagi dekat sini. Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram, kembali lagi bersama dengan Ari dalam berkongsi kisah-kisah seram, cerita hantu dan sebagainya. Terima kasih yang mana sudah pun klik video, yang mana sudah pun subscribe, komen, like, share dan sebagainya. Saya ucapkan sangat terima kasih. Semoga kita semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, dipermudahkan segala urusan dan juga berjaya dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Baik, seperti biasalah, cerita hantu pada kali ini satu perkongsian berkenaan tentang satu tangkai. Katanya bila dia buka je tangkai ni para sahabat, banyak tahu gangguan-gangguan jadi dekat diri dia. Daripada mimpi, gangguan mental dan juga fizikal, menyebabkan dia ni macam dah hampir separuh gila tahu para sahabat. Hanya disebabkan buka tangkai iaitu milik arwah ibu dia. Nak tahu lebih lanjut kisah pada kali ini? Apa kata jom bersama dengan Ari kita masuk lebih rapat sikit untuk kisah pada kali ini. Let's go sobat. Kisah pada kali ini disampaikan oleh salah seorang lelaki, kita bagi saja nama dia sebagai Fauzi. Dia ni selepas daripada habis belajar, tamat belajar lah, dia baliklah ke kampung. Jadi gini cerita sikit background keluarga dia ni. Katanya 4 tahun lepas, kalau cerita ni dikongsi ataupun cerita ni berlaku pada tahun 2017, maknanya dalam 2014 tu arwah ibu dia ni meninggal dunia. Sebab apa arwah ibu ni meninggal dunia ni? Sebab terkena sihir tahu para sahabat. Terkena sihir dan juga terkena saka, dan lebih kurang lah seumpama dengan tu. Last sekali mak dia ni meninggal dunia dalam keadaan sakit tenak tahu para sahabat. Itulah yang jadi dekat ibu dia. Berselang dalam 2, 3, 4 bulan, dia ni baliklah ke kampung. Maksudnya bila dah habis belajar kan, nak duduk ke kampung rumah lama dia. Dia ni dah berpindah berkahwin dengan orang lain dan dia ada 2 adik-beradik saja. Adik dia masih lagi kecil, duduk bersama dengan ayah dia. Jadi duduklah di rumah arwah ibu dia seorang diri para sahabat. Jadi macam biasalah rutin hari dia bila duduk dekat kampung kan. Dia ni memang kalau nak pergi dekat rumah ayah dia ni taklah jauh sangat. Dalam 30 minit, 40 minit sampailah dekat rumah ayah dia. Kalau bawa kereta lah, kalau naik motor tu jauh lah sikit. Di sebelah rumah dia ni adalah rumah sepupu dia. Jadi dia tak adalah seorang-seorang kan. Nak berborak ke, nak bersembang ke, ada juga sepupu dekat sebelah rumah. Jadi seperti macam hari-hari yang biasa katanya, duduklah di kemah-kemah rumah. Sepanjang dia kemah rumah tu adalah satu hari tu dia jumpa satu tangkai yang berwarna kuning katanya dalam bilik ibu dia. Buka je laci, dia nampak satu tangkai kuning dan dia pun macam belik lah tangkai ni. Seperti sup bunjuk. Yang mana pernah masuk dapur dia tahulah sup bunjuk tu bentuk dia macam mana. Kalau orang tak masuk dapur dia tak tahu. Pusing dah katanya. Biasa je bentuk dia. Tak tahu kenapa pada hari tu dia dapat keberanian dia untuk nak buka tangkai ni. Jadi dia buka lah tangkai para sahabat. Maka dia kata dalam tangkai tu ada tisu yang berwarna hitam. Dia macam tisu tu digumpal. Warna hitam pekat sangat-sangat. Bukan hitam-hitam biasa. Hitam pekat tau. Dan selepas dia buka benda alah ni lah, dia kata macam ada something dekat rumah dia. Tengah perhatikan dia. Banyak jugalah dia rasa macam ada mata-mata yang tengok dia. Jadi nak ataupun tidak, dengan keberanian dia, petang tu juga dia pergi buat tangkai ni dekat salah sebuah sungai. Orang kata kalau kita rasa macam kehadiran benda-benda kan disebabkan tangkai ni, kita buatlah dekat sungai tempat yang mengalir. Mungkin benda tu boleh jauh katanya. Keesokan tu pada waktu malam katanya, dia ni tengah makan malam. Dan masa ni lah katanya dia pusing jangka belakang, dia nampak dekat
atas almari di dapur ada tangkai yang mana dia buang kemari dekat sungai tu. Ada, dia macam terkejut lah. Pergi je tengok benda pegang ni. Dia kata, aku rasa aku dah buang benda ni, kenapa masih ada lagi dekat sini? Panik tu memang panik lah, tapi dia buat relax je. Acu je nak campur masuk dalam tong sampah, tiba-tiba dekat ruang tamu dia tu, dia setiap malam ni memang dia akan pasang radio, iaitu kaset mengaji tau. Duduk sorang-sorang takut jugalah. Jadi bila nak campur je benda lah tu, tiba-tiba radio itu mati dengan sendiri. Tadi kan bunyi orang mengaji, tiba-tiba mati. Jadi dia mencuba husnuzon lah, bersangka baik, mungkin radio ni nak rosak kot, dah nak mati, dia nak sampai ajar dia lah kan. Maka macam biasa dia pun campur buang benda tu. Masuklah ke dalam bilik, maka tidur para sahabat. Maka dapatlah satu mimpi, di mana dalam mimpi tu dia ni terjatuh daripada gunung, bergolek sampai ke bawah, dan di hadapan dia tu adalah seorang perempuan yang pakai baju berkebaya warna kuning. Rambut disanggu comel je, sambil dia punya lengguk tu, orang yang menyanyi lagu Ulik Mayang kan pernah tengok tahu tak? Lengguk Ulik Mayang tu macam mana, lembut je. Maka dia pun tersedar daripada mimpi dia, katanya lebih kurang dalam pukul 3 lebih. Maka bangun tu, usap lah dada dia sekejap dalam keadaan yang, hush, apa benda mimpi tu, tiba-tiba dapat mimpi macam ni kan. Macam dia usap dada dia, maka dia pun bacalah ayat kursi dia 3 kali. Maka sambunglah tidur balik tahu para sahabat. Keesokan tu dia dapat lagi gangguan tahu. Dia ni kan rumah dia 2 tingkat tahu para sahabat. Dia ni tidur di tingkat atas. Jadi bila dia nak tidur je, dia dengar di bilik air tingkat bawah macam ada orang yang buka pai air tahu. Buka, lepas tu tutup. Buka, tutup. Lepas tu dia buka dan tak tutup-tutup dah. Masa ni lah si Fauzi ni macam, ya Allah, punya apa lagi. Memang dia tak akan turun. Tak ada keberanian dia tu untuk turun tutup pai air pada masa tu, dan biarlah dia tidur dalam keadaan macam tu. Tapi biarlah, biar air melambung tinggi pun tak kisah, sebab dia takut punya pasangan. Dan dia tidur, dapat juga mimpi yang kedua. Masih lagi mimpi yang sama tahu para sahabat, di mana muncul salah seorang perempuan yang pakai baju kebaya warna kuning. Kali ni dia mari dekat sikit dekat Fauzi dan bagi tahu, tak lama lagi aku datang jumpa kau, macam mana aku jumpa mak kau. Oi, terbangun daripada tidur sekali lagi tahu para sahabat. Lepas tu tengok je dalam pukul 2 lebih, 2 suku. Bangun, maka solat hajat dan minta petunjuk. Sebab katanya dia memang rasa tak tenteram sangat tahu, rasa gelisah. Selepas saja dia solat tu, maka dia pun sambunglah tidur balik. Nak dijadikan cerita, bila dia tidur balik, maka dapat lagi mimpi yang sama. Muncul makhluk yang perempuan itu pakai baju kebaya kuning tu, dan kali ni muka dia lain sikit. Kali sebelum ni kata muka dia okey lah sikit tak, tapi ni muka penuh macam kesan-kesan toreh. Ada kesan-kesan cara dekat muka, dan tersedar daripada tidur dia dah pukul 4 pagi. Maka memang tak boleh tidur lah. Rasa katanya dia sekejap saja dia lelapkan mata dia, pukul 2 tadi, tiba-tiba dah pukul 4 tau. Rasa sekejap sangat, dan rasa macam tak boleh tidur. Dan kali ni dia dengar pula bunyi macam gangguan dekat atas bumbu dia, macam ada benda 2-3 ekor tengah berlari. Gudung-gudung kuat lah bunyi berlari tu. Jadi tak boleh buat apa, pasal je kaset mengaji tu, maka tutup dengan selimut sampai ke esok pagi. Nak dijadikan cerita, bila esok pagi ni pergilah berjumpa dengan salah seorang lelaki, Ustaz Amin kita panggil. Ustaz Amin ni dia member kepada ayah si Fauzi ni. Bila berjumpa dan tanya apa dia jadi, maka Ustaz Amin pun bagi tahu, dia ni memang suka dekat kamu sebenarnya. Memang dia nak kamu menderita. Suka, tapi dia nak buatkan kita derita. Macam mana tak tahulah. Dan katanya si Fauzi ni memang dia rasa makhluk tu suka dekat dia, tapi dia disebabkan hati kering kan, sebab itulah makhluk tu selalu muncul dalam mimpi dia. Ganggu macam ni tak jadi, ganggu macam ni tak jadi, sebab dia suka dan dia nak si Fauzi ni hidup menderita, sakit, penat, lelah dan sebagainya. Bila orang tu tak cukup tidur kan, dia akan depres. Macam itulah yang si Fauzi ni rasa selama berminggu-minggu duduk dekat rumah tu. Selepas berubat, katanya lebih kurang dalam 2 minggu dia berubat, alhamdulillah dia tidur tu tak muncul dah makhluk dalam mimpi dia, dan tak ada dah gangguan apa-apa dekat rumah dia tahu. Tapi bila masuk saja hari ataupun minggu yang ketiga dia tidur para sahabat, dia dapat satu lagi mimpi. Kali ni lain sikit, sebab perempuan itu muncul dengan menyerupai ibu dia.
Dan mari dekat si Fauzi ni pun bagi tahu, nak, jom tinggalkan tempat ni, kita duduk lain. Tapi dia ingat kata-kata ustaz tu. Kalau dalam mimpi kita ni, kalau kita nampak mak kita kan, tapi dia boleh bercakap, bermakna itu bukan mak kita, itu benda lain. Jadi bila dia bangun jadi pada tidur ni, kena gangguan di alam nyata para sahabat, di mana dia rasa macam ada mata-mata tengah perhatikan dia. Dan di sinilah tahu dia dah mula bau macam kapur baru. Kita tahulah kan kegunaan kapur baru ni untuk apa. Dan tak fikir apa-apa dah. Masa tu dalam pukul 4 lebih rasanya, 4 lebih ke 3.30. Ambil je kunci kereta, masuk dalam kereta, start, tinggalkan rumah tu pada hari tu juga, dan balik ke rumah ayah dia. Sebab rumah ayah dia dalam 30 minit jangan tahu. Dan katanya sampai sekarang puteri tu masih lagi ganggu dia. Dan dia tak tahulah apa nak jadi dengan dia. Okay? Sama ada puteri tu nak si Fauzi ni menderita sama seperti dengan ibu dia ni ke, ataupun macam mana, Allahuakbar. Dan kita doakan yang terbaik saja untuk Fauzi, semoga dipermudahkan segala urusan. Tahu ialah bila kita sebut tentang sihir kan, benda yang bermasalah, dan kadang-kadang payah kita nak ubat, kita pergi jumpa dengan orang ni pun, kita pergi jumpa dengan orang tu pun tak boleh nak ubat. Dan mungkin ada sebab si Fauzi ni pun tak ada juga bagi tahu kenapa dia ni terkena sihir, ataupun kenapa keluarga dia ni dibelenggu. Orang hantar sihir, hantar saka, memang nak menjatuhkan dia, tak ada juga dia bagi tahu sebab apa. Tahu para sahabat.